Tuan Ketua, saya bangun untuk menjunjung kasih titah ucapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong pada 28 Februari yang lalu. Dalam titah ucapan Tuanku telah menyebut dalam 4 perenggan berkenaan dengan MOU persefahaman di antara Kerajaan Persekutuan dengan Pakatan Harapan. Dan saya membaca apa yang dititahkan. Baginda amat bersyukur dengan kestabilan politik yang dikecapi kini menerusi kerjasama Dwi-Partisan melalui Memorandum Persefahaman Transformasi dan Kestabilan Politik yang telah ditandatangani antara pihak kerajaan dengan pembangkang. Landscape politik negara kini lebih stabil bagi menjayakan agenda pembangunan demi kepentingan rakyat dan masa hadapan negara. Hasil kesepakatan dan kematangan ini, pindaan Perlembagaan Persekutuan berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 telah berjaya diluluskan melebihi 2/3 ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara pada Disember lalu. Sesungguhnya peristiwa tersebut bakal terpahat sebagai detik bersejarah buat seluruh rakyat Malaysia. Kematangan politik seperti inilah yang didambakan oleh rakyat Baginda. Melangkah ke hadapan, Tuanku menyeru kepada sekalian ahli-ahli yang berhormat untuk terus mengekalkan persefahaman yang telah terbina dan juga memelihara kestabilan politik yang telah tercapai. Sebagai juru perunding MOU ini untuk pihak Pakatan Harapan dan salah seorang ahli jawatankuasa pemandu MOU, sudah tentunya saya menjunjung kasih dan mempertahankan persefahaman ini. Ini yang telah pun dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong. Tetapi Tuan Ketua, malangnya masih ada pihak yang mempertikaikan apa yang disebut dan dititahkan oleh Tuanku dan mempertikaikan persefahaman di antara Kerajaan Persekutuan dengan pihak Pakatan Harapan dan menjadikan ini sebagai salah satu isu dalam pilihan raya negeri Johor baru-baru ini. Dalam kempen sekarang ini, ada yang mengatakan bahawa kononnya Pakatan Harapan sekarang ini telah pun menjual kepentingan rakyat. Satu undi kepada Pakatan Harapan adalah satu undi kepada Barisan Nasional. Dan kononnya apabila peruntukan diberikan kepada ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan, maka kita dibeli oleh pihak kerajaan, dibeli oleh Barisan Nasional. Saya berdiri di sini, Tuan Ketua, di dalam Dewan Yang Mulia ini sebagai ahli jawatankuasa perunding dan juga ahli jawatankuasa pemandu MOU ini, saya nak menafikan sekeras-kerasnya tomahan tersebut. Ini merupakan satu tomahan dan juga satu dakyah dan juga satu fitnah yang tidak berasas sama sekali. Yang jelasnya bahawa kedudukan kita sama. Pakatan Harapan tetap Pakatan Harapan. Barisan Nasional tetap Barisan Nasional. Pakatan Harapan akan lawan Barisan Nasional sampai bila-bila. Kita akan lawan dalam pilihan raya negeri ini, kita akan lawan dalam pilihan raya umum yang akan datang. Tetapi kita memainkan peranan sebagai pembangkang yang konstruktif. Dalam Dewan Yang Mulia ini, setiap hari dalam persidangan Dewan Rakyat, ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan tetap mengkritik dengan lantang dasar-dasar kerajaan yang kita rasa tidak baik. Perkara yang baik kita sokong. Perkara yang tidak baik kita akan menentang dan kita akan membangkang dan juga kita akan mengkritik. Tiap-tiap hari Ketua Pembangkang Port Dickson, Bagan, Kota Raja, Puchong, Damansara dan rakan-rakan lain, setiap daripada kita memainkan peranan yang konstruktif. Dan dari segi peruntukan, betul peruntukan itu disampaikan, tetapi peruntukan itu bukan masuk ke dalam akaun peribadi kita. Peruntukan itu bukan masuk dalam akaun yayasan kita. Setiap sen daripada peruntukan yang diberikan kepada pusat khidmat kita disampaikan dan disalurkan kepada rakyat. 2 juta untuk projek mesra rakyat. 1.5 juta outright grant. Kita gunakan untuk kebajikan rakyat. Projek-projek mesra rakyat diluluskan. Sekarang ini kita menggunakan sistem MyHas. Setiap hari pejabat saya menerima pelbagai permohonan. Bantu sekolah, menyelenggara masjid, surau, tokong, kuil. Semua ini digunakan untuk kepentingan dan kebajikan rakyat. Tidak ada satu sen pun untuk kepentingan peribadi. Jadi saya nak menolak sekeras-kerasnya tomahan dan juga ada pihak yang tidak bertanggungjawab. Kononnya kita dibeli oleh pihak kerajaan melalui peruntukan tersebut. Kita bukannya murah sebegitu. Tuan Ketua. Dan peruntukan itu adalah untuk kegunaan rakyat seperti yang saya katakan. Saya rasa Tuan Ketua, kita tidak ada masalah untuk mempertahankan apa yang telah kita tandatangani, apa yang kita telah laksanakan. Dan yang paling penting agenda kita ialah
kita dah pastikan salah satu agenda yang dipersetujui dalam MOU ini, iaitu pindaan perlembagaan untuk menghalang lompat parti, mesti dilaksanakan, mesti diluluskan dalam Dewan Yang Mulia ini. Saya yakin bahawa Yang Berhormat Santubong akan menepati janjinya dan akan membawa rang undang-undang pindaan perlembagaan untuk menghalang lompat parti ini pada 21 Mac nanti, dan akan dibahas dan diluluskan bacaan kedua dan bacaan ketiga dalam persidangan Dewan Rakyat pada kali ini juga, sebelum berakhirnya pada 24 Mac. Apabila pindaan perlembagaan ini diluluskan, saya yakin ia dapat memberikan keyakinan kepada rakyat apa yang kita telah buat. Memang sekarang ini masa yang tak sesuai. Kita boleh ada kesepakatan, kita boleh ada persefahaman. Apabila sampai masanya pilihan raya, kita serahkan kepada rakyat untuk membuat pilihan. Sudah tentunya kita akan bertanding. Sudah tentunya kita akan melawan Barisan Nasional. Tak menjadi masalah. Tetapi pada ketika ini memang bukannya satu masa yang sesuai untuk buat pilihan raya. Dalam pilihan raya negeri Johor sekarang ini, Tuan Ketua, 14 calon DAP, 5 daripada 14 kena COVID positif. COVID ini bukan menyerang calon DAP saja. Bukan saja DAP akan diserang oleh COVID. Calon-calon lain, calon-calon Barisan Nasional, Perikatan Nasional, mereka juga akan kena juga. Dan ada juga calon-calon di kalangan sana juga kena juga. Jadi Tuan Ketua, pokoknya ialah sekarang bukan masanya untuk buat pilihan raya. Dan saya nak mencadangkan kepada Yang Amat Berhormat Bera supaya jangan tunduk kepada tekanan daripada Bagan Datuk. Kita tahu bahawa Bagan Datuk akan tekan, minggu depan akan tekan, buat pilihan raya, bubar parlimen. Saya nak sarankan kepada Yang Amat Berhormat Bera, selepas kita luluskan pindaan perlembagaan berkenaan dengan lompat parti, apatah tidak, kita boleh bincang untuk melanjutkan MOU itu selepas 31 Julai. Ataupun kita boleh dinyatakan bahawa satu MOU 2.0. Kita boleh ada perjanjian. Kita sementara waktu ini, COVID belum reda, belum selesai, kita tangguhkan pilihan raya. Mungkin sehingga akhir tempoh parlimen ini. Ini boleh dilaksanakan sekiranya Yang Amat Berhormat Bera tepati janji apa yang telah pun dijanjikan dalam MOU dan dalam perjanjian ataupun syarat-syarat lain perlu dibincangkan, termasuk agenda-agenda lain, termasuk kita nak buat aktah dana pembangunan kawasan supaya pastikan selepas ini bukan saja dari segi MOU ataupun dasar, setiap kawasan parlimen tak kira kerajaan ataupun pembangkang diberikan peruntukan kawasan yang sama rata. Setiap penggal, setiap kerajaan, tak kira siapa jadi kerajaan. Ini merupakan agenda yang penting untuk rakyat, yang adil untuk rakyat. Banyak perkara lain lagi seperti agenda untuk pemilihan jawatan-jawatan utama dalam kerajaan, peguam negara, ketua Pesuruhjaya SPRM dan sebagainya. Kita nak buat reformasi supaya pelantikan ini mesti melalui parlimen. Bukannya seperti sekarang ini, satu kenyataan daripada ketua setiausaha negara, peguam negara boleh dilanjutkan setahun. Itu bukan satu praktis yang baik. Jadi ada banyak lagi agenda reformasi yang kita boleh bincang, kita boleh laksanakan bersama-sama. Walaupun dalam satu tempoh yang singkat ini. Kalau betul Yang Amat Berhormat Bera mengatakan kerajaan keluarga Malaysia, pastikan konsep dan semangat keluarga Malaysia ini bukan sahaja untuk satu tempoh yang pendek, tetapi ini diserapkan dalam minda kita, dalam dasar-dasar kerajaan dan dalam agenda pembangunan negara kita. Tuan Ketua, itu sebabnya saya mengharapkan bahawa apa yang telah dilaksanakan melalui MOU ini akan menjadi satu teladan kepada rakyat. Bahawa demokrasi negara kita ini boleh subuh. Kita boleh lawan dalam pilihan raya, tetapi ia tidak menafikan bahawa ada ruang untuk kita bekerjasama antara kerajaan dan pembangkang. Siapa jadi kerajaan, siapa jadi pembangkang, belum tentu lagi. Lepas pilihan raya, mungkin kita dalam blok sini akan balik ke sebelah blok kerajaan. Blok kerajaan akan duduk di sebelah pembangkang. Jadi ia tidak menghalang ada satu ruang untuk kita bekerjasama dalam setiap masa untuk rakyat. Tuan Ketua, perkara yang kedua yang saya nak bangkitkan, ini berkenaan dengan satu isu pembangunan maritim negara. Pembangunan sektor pelabuhan. Pada 3 Mac yang lalu, saya telah pun membangkitkan satu soalan kepada Menteri Pengangkutan untuk menyatakan sama ada syarikat Integrated Marine Works Sdn Bhd telah diberikan konsesi untuk kerja-kerja capital dredging di semua pelabuhan persekutuan dan sekiranya ya, mengapa syarikat ini dipilih dan apakah tema-tema konsesi tersebut. Jawapan yang saya terima daripada Menteri Pengangkutan ialah bahawa selaras dengan keputusan mesyuarat Jemaah Menteri pada 7 Julai 2021, kerajaan telah bersetuju untuk melantik syarikat Integrated Marine Works Sdn Bhd bagi melaksanakan kerja-kerja pengerukan dan
penambakan ataupun reclamation di pelabuhan-pelabuhan dalam negara. Lantikan tersebut dibuat antara lain kerana IMW dimiliki sepenuhnya oleh syarikat Inai Kiara Sdn Bhd yang merupakan 100% pegangan tempatan serta mengambil kira kelebihan dan pencapaian syarikat daripada aspek pematuhan terhadap obligasi di bawah perjanjian konsesi selama 15 tahun bermula 2004 hingga 2019. Tuan Ketua, saya nak mempersoalkan apakah rasional konsesi ini diberikan semula kepada syarikat IMW ini. Kerana saya mendapat pelbagai maklumat dan kita tahu bahawa syarikat IMW ini ada banyak masalah. Yang pertamanya, kita nak menghalang ataupun kita tidak bersetuju dasar monopoli dikembalikan. Semasa Pakatan Harapan berada di Putrajaya, kita ada satu dasar untuk menamatkan sebarang monopoli, sebarang konsesi yang berat sebelah yang tidak menggalakkan persaingan, kita nak tamatkan. Ketika itu, jawatankuasa penamatan dasar monopoli ini dipengerusikan oleh Yang Berhormat Gombak. Saya juga merupakan ahli dalam jawatankuasa tersebut. Kita nak menamatkan monopoli ini. Sebab kalau dari segi dredging ataupun reclamation, syarikat-syarikat pelabuhan utama dalam negara kita seperti Westport, MMC, Northport, PTP dan sebagainya, mereka ini perlu membelanjakan duit yang banyak, kos yang tinggi untuk membuat capital dredging, untuk membuat maintenance dredging, untuk membuat reclamation. Kalau mereka nak melabur untuk memperbesarkan pelabuhan kita, memang ada pelbagai perancangan. Westport nak dibesarkan lagi, PTP nak dibesarkan lagi. Kita ada rancangan untuk membuat pelabuhan ketiga di Port Klang. Jadi ada banyak pengerukan dan juga reclamation perlu dibuat. Tetapi mengapa satu dasar monopoli ini dikembalikan? Sudah tamat 2019, kita sepatutnya buka untuk persaingan, untuk tender. Syarikat-syarikat pelabuhan ini ada penglibatan syarikat-syarikat antarabangsa. Setiap projek mereka perlu dilaksanakan melalui tender terbuka. Jadi ini adalah satu dasar yang tidak akan menguntungkan dan tidak akan menarik pelaburan dalam sektor pelabuhan negara kita. Yang keduanya, tahu ke tidak, dan saya tak pasti mengapa dalam MJM yang dikatakan telah diluluskan pada bulan Julai lalu, saya nak tahu daripada pihak kerajaan, apakah ulasan Jabatan Peguam Negara terhadap syarikat ini? Syarikat ini merupakan satu syarikat yang sudah bankrupt. IMW ini merupakan anak syarikat kepada Inai Kiara Sdn Bhd. Inai Kiara ini merupakan satu syarikat di bawah receivership yang di mana syarikat ini telah pun bankrupt, tak bayar EPF, tak bayar cukai. Ada satu saman di antara kerajaan Malaysia dengan syarikat Inai Kiara ini kerana LHDN menyaman syarikat ini kerana tak bayar cukai. EPF tak bayar. Syarikat macam ini mana boleh dapat kelulusan daripada kabinet? Saya nak tahu apakah ulasan Jabatan Peguam Negara terhadap syarikat ini. Yang selepas itu, syarikat ini mempunyai track record yang cukup buruk. Pelbagai projek yang dilaksanakan sebelum ini tak boleh selesai. Masalah projek seperti di Pelabuhan Kuantan, di Pelabuhan Sambal Laju, pelbagai pelabuhan, Pelabuhan Pasir Gudang, kapal-kapal dredgingnya tak dapat selesaikan kerja-kerja pengerukan tersebut. Tetapi sekarang ini, syarikat ini diberikan semula konsesi untuk meneruskan satu monopoli terhadap dredging dan juga reclamation di pelabuhan-pelabuhan kita. Saya nak nyatakan bahawa, Tuan Ketua, sekiranya syarikat ini diberikan konsesi sekali lagi, ia akan merugikan negara, kepentingan negara. Kalau nak bantu syarikat Bumiputra, bukannya ini satu-satu syarikat Bumiputra, bukalah kepada lebih banyak syarikat Bumiputra supaya sekurang-kurangnya ada tender, sekurang-kurangnya ada proses pemilihan yang lebih berwibawa. Syarikat-syarikat pelabuhan ada option untuk melantik syarikat-syarikat yang lebih berkelayakan dan ada kemampuan. Saya nak minta supaya Yang Berhormat Menteri yang jaga EPU, Yang Berhormat Jeli, untuk menjawab persoalan ini. Saya tak mau Yang Berhormat Air Hitam jawab, dia tak boleh pakai punya, tak boleh harap. Saya tahu dia punya ulasan itu tak boleh diharap. Saya nak minta Yang Berhormat Jeli selaku Menteri EPU yang jaga sebarang penswastaan ini, sebarang konsesi ini, datang ke Dewan untuk menjawab persoalan ini, mengapa syarikat IMW ini diberikan konsesi sekali lagi untuk memonopoli dredging dan juga reclamation di seluruh pelabuhan persekutuan dalam negara kita. Ini sesuatu yang sangat-sangat tidak patut dilakukan. Jadi saya berharap kalau kita ada niat untuk membantu melonjakkan lagi prestasi pelabuhan negara kita, menjadikan pelabuhan kita lebih kompetitif dan membantu syarikat-syarikat tempatan. Boleh ada pelbagai kaedah.
Boleh ada pelbagai cara, boleh buka kepada lebih banyak syarikat, terutamanya syarikat-syarikat Bumi Putra yang layak untuk bersaing dalam perkara ini. Jadi Tuan Yang Ketua, saya pohon supaya kerajaan, terutamanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, mengambil perhatian dalam perkara ini. Jangan lulus saja semua MJM yang dibawa. Terutamanya daripada air hitam ini, MJM tu kena jaga sikit. Jangan lulus saja. Ulasan kena tengok. Perbahasan perlu diadakan sebelum sesuatu memorandum jemaah menteri itu diluluskan. Jadi saya minta jangan kita kerja dalam silo ini. Jangan ada terlalu banyak ini satu menteri bawa paper, menteri lain tak masuk campur. Ini ada hubung kait. Ada hubung kait dengan ekonomi negara kita. Ada hubung kait dengan kompetitif negara kita. Jadi saya pohon MJM yang dibawa itu mesti dikaji balik dan dilihat semula supaya konsesi tidak diberikan secara monopoli kepada sesebuah syarikat. Bukan saja kepada Ina Kiara, tetapi semua syarikat pun tidak sepatutnya memonopoli sesuatu bidang. Tuan Ketua, saya ucapkan terima kasih kerana memberikan masa yang tambahan dan lebih kepada saya. Dan dengan kata-kata ini, saya sekali lagi menjunjung kasih kita ucapan Yang di-Pertuan Agong dan saya menyokong usul menjunjung titah dan terima kasih kepada ucapan Tuanku ini. Sekian, terima kasih. Saya menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Seremban.